warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ini kita bertemu sekali lagi dalam siri yang kedua. Jadi kuliah kita ini setakat ini kuliahnya berbentuk umum. Tetapi insyaAllah apa yang kita nak tekankan sini ialah isi. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ada orang pengajian yang di Masjid Surau ni, dia orang suka macam mana? Sukanya cara mengaji kitab lama. Kitab Jawi lama, bermula bab yang pertama pada menyatakan sekian-sekian. Boleh, tak salah. Tapi majoritinya tak begitu. Yang kita nak ilmu. Kamu alim, PhD, ada master, tu guru pun ilmu tu nak diamalkan. Jadi kalau kita duduk kampung, menurai getah, kerja kelapa sawit, kebun sayur, tapi itu yang kita tahu, itu yang kita amal, ikhlas, insya-Allah masuk surga. Jadi tajuk yang saya nak ceritakan ini ialah dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub atau sombong. Macam mana tu kan? Hari ini kita berada ulang lagi sekali akhir zaman. Bila akhir zaman ni orang takut dah nak kiamat kata demo. Jadi beramal. Betul dah. Masalahnya bila kita beramal, banyak amal, kita rasa selamat. Itu bahaya besar. Cukup besar, cukup bahaya. Very, very dangerous. Sangat bahaya sebenarnya. Sangat Allah benci. Sebab itu dikatakan dosa yang menyebabkan bertaubat. Orang perempuan, lelaki buat dosa, sengaja, kemudian taubat, menyesal. Sama ada sebab semayang ke, tinggal puasa, tinggal sengaja, dia tahu dosa, malas. Tak kafir. Yang kafir ni dia niat tak wajib. Puasa Ramadan ni tak wajib, boleh jatuh kafir. Dia ubah hukum. Allah kata sekian, dia kata sekian. Itu ubah dia. Tapi kalau tinggal 1000 kali semayang pun, tapi tetap wajib, malas. Tak ada kafir. Jadi jangan mudah-mudah kafirkan orang. Dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik. Saya nak bagi ilmu tauhid sikit, bagi faham. Sebab hari ni ramai orang, mungkin dia tengok saya punya kuliah ni tinggi sangat, ataupun dia tak faham. Dia nak belajar rendah dulu, ke peringkat. Jadi dia tak datang. Ataupun dia dah banyak silap dah selama ni, pegangan dia sadar. Jadi dia malu nak datang. Pun ada juga macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita jangan malu. Semua orang buat salah. Kita tak boleh nak mengelak dosa, tak boleh nak beramal. Kalau bukan dengan izin dan rahmat, bukan izin dan kuasa Allah, kita pun tak boleh nak elak dosa. Dia dosa, kita yang berdosa. Siapa suruh buat dosa?
Engkau buat dosa kan? Ada Tuhan suruh? Tak. Jadi engkau langgar agama kan? Engkau langgar syariat kan? Ya. Masuk neraka lah. Tapi yang izinkan dia, mentakdirkan dia, tu bukan diri dia. Faham? Allah. Sebab dia nak takdir diri dia buat dosa. Pasal apa? Dia mana ada kuasa. Dia usaha nak buat dosa. Usaha dia pun tak ada memberi bekas. Usaha tak memberi kesan. Jadi dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik. Nampak? Dosa pun ada yang lebih baik. Dosa macam mana? Yang membawa kepada taubat. Kalau buat dosa, tak bawa kepada taubat, itu tak baik. Lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub. Ujub ni apa? Dia rasa diri dia bagus. Aku lagi bagus daripada orang tu. Orang tu tak datang surau. Orang tu tak datang ngaji. Aku hari-hari aku datang ngaji. Aku bangun tahajud, puasa sunat, banyak berzikir. Jadi dia sombong. Dalam hati orang tak tahu. Bahaya tuan-tuan. Bahaya sangat. Dalam Islam, yang jadi penghalang kita ni nak maju, apa pun kita kena katakan yang menghalang kita ni nak maju. Bila datang bala bencana, apa pun sakit macam saya ni, kita kena mengaku dan mengatakan ni semua ada salah saya, ada dosa saya. Dosa saya adalah Allah tegur saya. Kita kena rasa macam tu. Ramai orang tak nak, malu. Dia aku tak buat salah, aku tak buat dosa. Dalam Islam, ajaran Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, rasa berdosa itu perlu. Kenapa rasa berdosa? Rasa berdosa. Rasa. Dosa semua orang tahu, tahu dosa. Buat lagi. Besok buat lagi dosa. Tapi rasa berdosa, rasa bersalah. Wajib. Bukan sunat muakkad. Wajib, mesti kena ada rasa berdosa. Sebab apa? Siapa ada pen boleh catat. Yang pertamanya, kita ini hamba. Kenapa Ustaz kalau hamba? Kalau hamba, dia kena ada rasa hamba. Hamba kepada Allah. Jadi rasa hamba tu rasa bersalah. Rasa bersalah ni bagus. Sebab kalau tak rasa bersalah, dia sombong. Dia salah tu dia. Aku tak salah. Tuhan tak suka macam tu rupanya. Ini benda besar. Wali-wali di akhir zaman kita ni, dia akan membantu Imam Mahdi. Semuanya wali-wali. Dan semuanya, dia orang punya ni rasa macam ni. Rasa berdosa, rasa bersalah. Dia tak boleh. Orang nak bangun Islam tu belagak tau. Sombong belagak. Ilmu dia hebat. Dia banyak amal. Dia rasa dia hebat. Kamu tak layak lah nak perjuangkan Islam. Tahajud pun malas. Lebih kurang ni. Surau masjid pun tak pergi. Nak berjuang Islam apa nama? Korah. Macam tu gambaran. Tak boleh kita hina orang. Sebab kita tak tahu lagi nasib kita macam mana. Jadi hukum merendah diri, tawaduk wajib. Hukum rasa bersalah wajib. Itu yang pertama. Itu berdosa. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya ni macam ni lah. Keturunan. Asbab lah ayah saya. Sakit. Jantung. Saya baru kena 2 bulan lebih kurang. Pagi tadi ada kuliah subuh masjid ukuran atas bukit. Saya dah cemas dah. Semput saya zumzak naik. Saya minumlah air berkat. Tuan guru saya minum. Boleh ceramah. Boleh buat rakaman masuk YouTube.
Ini pun saya datang ni risau tawakal. Saya habis semua baca tahlil, mudah-mudahan sihat saja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kata guru saya sebenarnya kata Nabi Muhammad lah yang tersirat. Bila kita nak berjuang, bila kita nak perjuangkan Islam ke dakwah ke kerja apa, letak dosa kat depan. Letak dosa kat depan. Apa makna letak dosa kat depan? Supaya kita kenal kita ni ada dosa. Dulu-dulunya dosa. Sekarang nampak bagus ya. Dulu haprak ke? Lolak. Jadi bila kita letak dosa kat depan, kita berjuang, berdakwah, kita tak belagak. Kita tak sombong. Ramai orang dinasihat orang macam dia bagus daripada orang tu. Tak boleh. Nasihat orang boleh. Rasa bagus tak boleh. Baru dah dapat masyarakat yang berkasih sayang. Kalau tidak tahu ada masyarakat entam orang ke? Syarat kemenangan ni Malaysia beberapa kali tukar pemimpin. Syarat kemenangan mesti bersih daripada dosa. Dan jangan cari alasan tak sanggup melawan nafsu. Saya dalam 2 minggu, dalam masa sembahyang atau di luar waktu sembahyang, sangat lebih rasa nak mati. Sehingga akhirnya saya katakan pada diri saya, bagi tahu pada Allah, ya Allah, kau taubatkanlah aku semua dosa-dosa. Seolah-olah saya dipaksa. Memang anda paksa. Kau bukan ditinggal dosa separuh-separuh. Hingga habis semua dosa kena tinggal. Sebab itu aku bagi engkau pengalaman macam ni. Supaya engkau rasa macam mana nak mati tu macam mana. Saya rasa so. Senang ke nak lawan nafsu? Susah. Apa itu mujahadah? Perjuangan yang tak sudah-sudah sampai ke mati. Satu cerita ya, akak makcik, tuan-tuan sekalian. Kisah Nabi Daud dengan kakak. Nabi Daud alaihi salam. Dia jadi nabi. Dalam setahun dia bertasbih. Bila dia bertasbih ni, berzikir ni, gunung ganang pun tajuk kagum. Sehingga dia diceritakan dia ada terasa satu riwayat dia ada terasa dia punya tu hebat. Tapi dosa-dosa Nabi tak ada dosa. Kalau dia buat salah, semua dah diampunkan. Faham eh? Nabi tak ada dosa. Itu semua nak mengajar Nabi Daud. Setahun dia bertasbih. Akhirnya, ya Allah, aku telah bertasbih, berzikir memuji Engkau selama setahun. Sehingga air mata aku kering. Dan punggung aku ni dah bongkok lah. Tapi aku tak tahu Nabi tu, aku ni macam mana kesudahan. Kuliah saya ni bentuk macam ni lah. Nak didik, nak tarbiyah bagi orang merendah diri. Bukan semata-mata saya nak sampai ilmu. Itu zaman dulu. Sekarang kuliah saya lain. Saya banyak mengajar ni buat taufik baiki diri. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pergilah kamu pada kata. Dia pergi pada kata. Kata, hei Nabi Daud, engkau dah berzikir setahun. Air mata kering, punggung kau pun dah, ialah semua dah laih dah. Kau tahu tak? Aku ni bertasbih dah 60 tahun. Tapi aku tetap, badan aku, jiwa aku, roh aku, badan anggota aku tetap bergetar. Takut. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Islam rupanya macam tu. Kita ni nak pergi ke akhirat, semua orang tahu.
Satu hari sana 1000 tahun. Satu hari sana 1000 tahun. Saja je pun. Satu hari sana 1000 tahun. Dalam ayat lain disebut 50,000 tahun. Malaikat Jibril bawa urusan Tuhan kepada Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadar waktunya 50,000 tahun. Tetapi boleh jadi ada di antara kita di surau apa ni? Karimiah. Surau Karimiah ni duduk di padang mahsyar, dengar ya semua makcik-makcik agak. Dalam sekadar satu waktu solat fardu atau 2 rakaat solat subuh atau solat sunat. Apa salah satu syarat dia? Ambil perhatian. Tak lah ustaz. Dosa kami banyak penuh dah. Rasanya tak lah macam tu. Ayat dia lah. Rasanya tak lah. Dia sangka buruk. Sekali kita taubat nasuhah, umur 60, umur 50, ya Allah, aku kata astagfirullahalazim, aku bertaubat kepada engkau, aku tipu, aku taubat sambil belacan, aku taubat buat lagi. Tapi sekarang ni aku tak nak aku yang minta taubat, engkau yang taubatkan aku, sebab engkau yang maha berkuasa. Taubatkan aku ya Allah. Allah ampunkan dosa kita. Selama mana, cuba jawab sambung ayat saya tu. Selama mana kita tidak apa makcik? Tidak melakukan syirik. Syirik ni takut kat orang. Buat kerana orang. Buat apa ustaz? Buat apa-apa pun kerana orang. Buat baik pun kerana orang. Aku ni dah 2 minggu tak pergi masjid. Malu rasanya. Elok tak pergi masjid. Masuk neraka. Walaupun dia pergi masjid. Walaupun dia pergi masjid. Sampai kat masjid. Sembahyang jemaah. Tapi dia pergi tu niat dia kerana malu kat orang. Masuk neraka. Ini yang orang tak faham. Faham? Bukan makna dia dah sampai ke masjid, dia lepas dah. Aku walaupun aku patukan orang, tapi aku dah sampai masjid, dah sembahyang. Ambil perhatian. Tu dosa syirik. Dosa syirik ni, kita rasa apa? Rasa diri kita, tenaga kita, kemampuan kita. Kita mampu. Syirik lah tu. Afrika boleh, Singapura boleh, saya boleh, kita boleh. Syirik lah. Kita ada kuasa. Kita ada kuasa. Power, rare, garanti sedap. Boleh cakap benda tu. Tapi kita dah orang yang tidak berjiwa tauhid. Aku ada ustaz. Memang ustaz, cuba ustaz rasa. Sedap tak? Memang sedap. Tapi kata garanti tu tak boleh. Garanti tu mana engkau menempatkan diri engkau sebagai Tuhan. Main bola, Malaysia boleh. Siapa yang bagi boleh menang? Allah. Kalau engkau kata Malaysia boleh, tentu-tentu ke Malaysia boleh? Tentu-tentu ke? Garanti ke Malaysia boleh? Belum tentu. Ini tauhid. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dosa yang kecil je. Dosa kecil tu macam mana agama ni? Cuba tuan-tuan yang bagi contoh kat saya. Abang, dosa kecil tu macam mana agama? Tipu sunat. Tipu masuk sunat pula. Sunat dah bagus, tipu dah tak elok. Tipu Piramli. Apa kecil? Contohlah dosa kecil. Sobri, cuba bagi contoh. Dosa yang kecil. Apa contoh?
Ha? Apa dia? Mengata orang. Boleh jugalah. Kita pergi rumah taman orang. Taman-taman ni. Tapi tanah dosa. Kita pergi rumah orang kaya, kita ambil RM1. Kamu ambil duit dia. Alah, RM1 je. Alah, RM1 je. Dia berjuta-juta duit dia. Dosa kecil kan? Tapi orang mukmin, dosa yang dia kecil tu dianggap sebagai gunung. Nampak. Sebab apa macam tu? Setiap satu dosa, ini untuk diri saya dan untuk tuan-tuan. Setiap satu dosa kalau Tuhan tak ampun, dia tak ampun. Ada dosa kecil dia ampun, ada dosa kecil dia tidak ampun. Pasal apa lah macam tu? Suka hati dia lah. Dia Tuhan, tapi dia adil, dia sempurna. Kita tak boleh protes. Nanti dia tunjuk keadilan dia.